Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Kita bertemu lagi di channel YouTube Cikgu Ainon untuk meneruskan pembelajaran kita. Hari ini kita akan meneruskan subtopik di bab 3 tingkatan 4 di bawah standard kandungan pendapatan individu. Stay tune. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Ainon Senyum. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar? Cikgu harapkan semuanya dalam keadaan sihat. Okey, kepada mereka yang baru di channel ini, cikgu bernama Ainun binti Semyun dan kini bertugas di SMK Karak, Bentong, Pahang. Baik, seperti yang cikgu katakan tadi, kita akan meneruskan dengan pelajaran kita Ekonomi tingkatan 4 di bawah bab 3, wang, bank dan pendapatan individu. Di bawah standard kandungan 3.2, pendapatan individu. Dan standard pembelajaran hari ini ialah trend sektor ekonomi pekerjaan. Okey. Jadi, standard pembelajaran kita ialah 3.2.2 menjelaskan setiap sektor ekonomi dari segi pekerjaan mengikut trend di Malaysia. Ya, kepada mereka yang hendak merujuk buku teks, boleh buka di muka surat 144 hingga 147. Baik. Maksudnya untuk kali ini kita akan menceritakan membincangkan kepentingan setiap sektor dari segi pekerjaan mengikut trend di Malaysia. Jadi kalau kamu ingat sebelum ini, di bawah standard pembelajaran 3.2.1 pelajaran kita yang lepas, kita telah membincangkan apakah jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor dan kita ada berapa sektor? Kita ada 3 sektor kan? Sektor utama, kedua dan ketiga. Baik, jadi sebenarnya di Malaysia, perubahan corak pekerjaan disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi negara sejak merdeka. Jadi untuk itu, kita membahagikan perubahan struktur ekonomi ini mengikut 6 jangka masa. Ini apa yang ada di buku teks, muka surat 144 hingga 145. Di mana yang pertama kita akan lihat pada awal kemerdekaan, kita tahu bahawa negara kita merdeka 1957. Jadi di awal kemerdekaan, kemudian fasa yang kedua ialah pada tahun 1960-an, kemudian 1970-an, seterusnya tahun 90-an, kemudian kita pergi kepada tahun 1990-an dan hinggalah tahun 2000 alaf baru sehingga kini. Okey? Baik. Kita lihat dahulu di awal kemerdekaan di awal kemerdekaan ini kalau kamu tengok cikgu tunjukkan di sini ini stem di pembentukan pembentukan Melaya pada kemerdekaan dijadikan stem apa dia ni? Ini adalah lombong biji timah dan juga orang Tegah Menoreh. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua kegiatan ini sangat penting pada ketika itu. Okey, jadi ekonomi Malaysia berasaskan pertanian dan perlombongan terutama getah dan biji timah pada awal kemerdekaan kita. Okey, kemudian dasar ekonomi penjajah sebab bila awal-awal merdeka tu masih lagi ada unsur-unsur ataupun kesan daripada penjajahan di mana dasar ekonomi penjajah ni tidak menggalakkan perindustrian dibangunkan. Jadi kalau ada pun industri, hanya industri ringan seperti pemprosesan makanan. Kemudian disebabkan oleh negara kita mempunyai
cuaca tanah yang sesuai, maka negara kita menjadi pembekal utama getah dan juga biji timah kepada negara perindustrian. Jadi kebanyakan barang pengguna diimport dari negara Britain dan kita punya getah dan biji timah ni pun juga dieksport ke negara mereka. Okey, jadi harga hasil pertanian dan perlombongan adalah tidak stabil. Walaupun daripada dulu memang ada ketidakstabilan harga di situ. Okey, jadi kita beralih kepada fasa kedua iaitu 1960-an. Apa yang berlaku? Okey. Pada tahun 1960-an, kerajaan memperkenalkan satu dasar iaitu dasar mempelbagaikan ekonomi dengan memberi tumpuan kepada sektor kedua dan sektor ketiga. Jadi sebelum ini kita dah kenal bahawa sektor kedua melibatkan pembinaan dan juga perkilangan dan sektor ketiga adalah sektor perkhidmatan. Maknanya semenjak tahun 60-an keutamaan diberikan kepada pertumbuhan industri penggantian import khususnya perkembangan industri ringan. Industri perkilangan ini telah membuka banyak peluang pekerjaan. Bila dah ada berlakunya perkembangan di mana industri penggantian import ini telah dibangunkan, maka banyaklah peluang pekerjaan telah dibuka kepada masyarakat. Jadi kerajaan juga memperkenalkan Akta Galakan Pelaburan di mana kerajaan menyediakan insentif ataupun ganjaran dalam bentuk taraf perintis dan juga elan pelaburan. Ini untuk menarik pelabur-pelabur asing untuk datang ke negara kita dan membuat pelaburan dan inilah juga menyumbang kepada pertumbuhan banyak kilang-kilang baru. Okey, jadi sumbangan sektor kedua khususnya sektor pembuatan ataupun perkilangan menjadi semakin meningkat. Tetapi pada masa ini tahun 60-an sektor utama kekal sebagai tulang belakang ekonomi negara. Okey. Kita beralih kepada fasa ketiga iaitu tahun 1970-an. Apa yang berlaku ialah kerajaan telah memperkenalkan beberapa tanaman komersial baharu seperti koko dan kelapa sawit. Okey. Dasar industri berorientasikan ekspor yang tertumpu kepada industri perkilangan ringan menggalakkan lebih ramai rakyat melibatkan diri dalam sektor kedua di mana ramai rakyat ataupun masyarakat berminat untuk bekerja di kilang-kilang. Dan pada ketika itu peluang pekerjaan pun semakin meningkat di sektor kedua ini. Sektor pembuatan dan juga perkilangan. Okey, jadi pada tahun 1970-an juga apa yang menarik ialah apa dia? Penemuan telaga minyak di pesisir pantai Sarawak telah membuka lambaran baharu sektor perlombongan. Jadi Penubuhan Petroleum Nasional Berhad atau lebih dikenali sebagai Petronas pada 17 Ogos 1974 menjadikan Malaysia sebagai negara pengekspor minyak bersih. Jadi ini yang poster cikgu tunjukkan di sini. Ini adalah ulang tahun Petronas pada tahun lepas. Jadi apa fakta yang menarik ialah Petronas ini dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Okey. Kemudian 1974 ni tahun dia ditubuhkan iaitu 17 Ogos. Kemudian diiktiraf sebagai majikan terbaik Malaysia tahun 2019 di mana pada 2016 bilangan pekerja di bawah Petronas ini sahaja bilangan pekerja 51,000 orang dan anak syarikat pada tahun 2005 telah mencecah 103 anak syarikat dan mereka ini juga diiktiraf sebagai syarikat terbesar dunia pada tahun 2009 yang ke-80 dan pada tahun 2007 syarikat yang mendapat keuntungan tertinggi syarikat petroleum yang mendapat keuntungan tertinggi
18 di dunia dan satu-satunya syarikat Malaysia yang tersenarai dalam Forbes Global 500. Okey. Dan apa lagi pencapaian dia? Top 3 pengeksport LNG dunia. Okey. Kemudian yang paling membanggakan ialah menara berkembar Petronas, menara berkembar tertinggi di dunia, ya, telah dirasmikan pada Hari Kemerdekaan Malaysia ke-42. Ya. Okey, itu sedikit tentang Petronas ya. Okey. Kemudian sektor perindustrian Malaysia ni meningkat kerana bekalan buruh separuh mahir yang ramai dan berkos rendah Jadi ini juga telah menyumbang kepada perkembangan sektor perindustrian Malaysia. Okey, seterusnya pada fasa keempat tahun 1980-an, apa dia? Jadi kalau kamu lihat di sini, kamu mungkin dah kenal ini pun dah ada stamp ni. Apa dia? Proton Saga. Okey. Jadi sebelum itu kita lihat dahulu tahun 1980-an menyaksikan penurunan harga komoditi utama di pasaran antarabangsa telah menjejaskan perkembangan sektor utama di Malaysia. Jadi perkembangan dalam sektor perkilangan meletakkan Malaysia sebagai pengeluar terbesar di dunia untuk barangan seperti sarung, getah tangan dan juga barangan semikonduktor. Jadi, pelan induk perindustrian telah diperkenalkan pada tahun 1985 untuk membangunkan sektor pembuatan negara, manufacturing. Okey. Jadi, pada tahun 1980-an ini juga, satu peristiwa besar telah berlaku di mana kerajaan telah melancarkan dasar perindustrian berat. Kalau sebelum ni perindustrian ringan, sekarang pada tahun 80-an kerajaan telah melancarkan dasar perindustrian berat bagi menggalakkan pembangunan projek domestik berskala besar, berteknologi tinggi dan bermodal tinggi jadi kalau kamu pernah dengar pada tahun 80-an inilah di mana negara kita telah mengamalkan dasar pandang ke timur jadi pelbagai usaha sama dengan syarikat asing terutama negara Jepun dan juga Korea Selatan mereka ini negara Jepun terutamanya memiliki teknologi canggih jadi pelbagai usaha sama telah dilakukan dan ini telah membantu negara kita memiliki maknanya menghasilkan kerana negara Jepun memiliki teknologi canggih jadi dengan kerjasama usaha sama dengan syarikat-syarikat asing daripada negara Jepun tadi telah berjaya menghasilkan pekerja berkemahiran tinggi. Okey. Jadi apa yang berlaku? Malaysia telah berjaya menumbuhkan perusahaan automobil nasional ataupun lebih dikenali sebagai Proton pada 7 Mei 1983 dan ini merupakan gagasan Malaysia untuk mencapai aspirasi negara perindustrian. Okey. Jadi Proton ditubuhkan pada 1983. Okey, dan kereta pertama Malaysia iaitu Proton Saga telah berjaya dikeluarkan pada tahun 1985. Jadi kamu tengok tadi kan siap ada stamp lagi sebagai kenang-kenangan. Okey, jadi ini kejayaan bagi negara kita Proton Saga tu, Proton merah Okey. Jadi beralih kepada tahun 1990-an pula. Apa yang berlaku? Kalau kamu tengok sini ada MSC mungkin semua dah kenal MSC. Apa dia? Okey. Tahun 1990-an Malaysia berhasrat untuk mencapai negara maju melalui wawasan 2020. Okey. Jadi ini telah mendorong apa yang berlaku. Okey. Tertubuhnya multimedia super koridor dan juga ekonomi berasaskan pengetahuan dan juga pengeluaran. Okey. Jadi tahun 1990-an
menyaksikan 5 inisiatif kerajaan yang penting, iaitu pertama, transformasi ekonomi berasaskan pengetahuan dan pengeluaran, iaitu K ekonomi dan P ekonomi. Okey. K ekonomi adalah knowledge, pengetahuan, dan P adalah production. Okey, seterusnya pelancaran koridor raya multimedia, di Cyberjaya tu Kemudian pembangunan sumber manusia ataupun modal insan. Yang keempat, insentif insentif penyelidikan dan pembangunan R&D, research and development. Dan yang kelima adalah dasar penswastaan. Okey. Kita lihat dulu yang pertama. Okey, pelbagai inisiatif dilakukan kerajaan seperti pelancaran koridor raya multimedia MAC dan menjalankan penyelidikan dan pembangunan R&D dalam bidang sains dan teknologi. Jadi tahun 90-an negara kita telah mengorak langkah menuju ke arah teknologi high-tech, teknologi tinggi. Okey, tujuannya adalah untuk mengubah struktur ekonomi berasaskan pengeluaran, iaitu production. P ni production, pengeluaran ekonomi kepada ekonomi berasaskan pengetahuan. K adalah knowledge, pengetahuan. Okey. Kemudian dasar penswastaan telah diperkenalkan oleh kerajaan untuk menggalakkan sektor swasta untuk melibatkan diri dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Okey. Dan sektor ketiga menjadi peneraju utama ekonomi negara. Jadi 1990-an sektor ketiga menjadi semakin penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara. Okey, kita lihat apa itu dasar penswastaan. Cikgu berikan contoh di sini. Jabatan Perkhidmatan Pos ini telah ditubuhkan pada tahun 1957. Kemudian sebenarnya dia diasaskan awal lagi tetapi selepas kita merdeka di Jabatan Perkhidmatan Pos dan pada tahun 1992 dia telah diswastakan dikoopratkan diswastakan menjadi Pos Malaysia Berhad dan dia terus berkembang berkembang dekat sini sehinggalah yang kamu kenali sekarang adalah Pos Malaysia jadi Pos Malaysia sejak 2011 iaitu telah di equity kepentingan dia di bawah Khazanah Nasional telah dibeli oleh DRB Highcom dan dia jadi bila ada penswastaan bermakna mereka ini bergerak sebagai syarikat berhad jadi syarikat swasta bukan lagi di bawah kerajaan. Begitu juga dengan Jabatan Telekom Malaysia dia bermula dengan yang ini Telecommunication Department Malayan Telecommunication Department, kemudian bertukar pergi ke Telecommunication Department, kemudian jadi Jabatan Telekom Malaysia JNT ada gambar telefon kemudian telah diswastakan menjadi syarikat Telekom Malaysia Berhad. Ni yang mula-mula sekali, kemudian berubah kepada Telekom Malaysia dan yang terkini adalah TM TM kan, Unify. Mungkin generasi kamu kenal yang ini sahaja. Jadi sebenarnya Jabatan Telekom dulu adalah merupakan jabatan kepunyaan kerajaan tapi dia telah melalui dasar penswastaan di mana maknanya mereka ni bergerak lebih majulah jadi sebuah syarikat berhad. Baik, seterusnya kita pergi kepada jangka masa yang ke-6 iaitu Alat Baharu tahun 2000 sehingga kini. Okey. Jadi untuk tahun 2000
pada tahun 2008 kerajaan telah memperkenalkan 5 koridor wilayah pembangunan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih seimbang di seluruh negara. Okey, jadi 5 koridor pembangunan Malaysia ini adalah cetusan idea daripada Perdana Menteri kita yang kelima, iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Okey, jadi ada 5 koridor wilayah pembangunan ekonomi, iaitu yang pertama Iskandar Malaysia, Johor dan merangkumi untuk wilayah selatan sebenarnya Malaysia. Kemudian kita ada wilayah ekonomi Pantai Timur, East Coast Economy Region, yang meliputi kawasan Pantai Timur itu Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Yang ketiga wilayah ekonomi koridor utara, iaitu North Corridor Economy Region, iaitu meliputi negeri-negeri di utara Semenanjung Malaysia, iaitu Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Perak. Dan di wilayah Sabah kita ada koridor pembangunan Sabah, Sabah Development Corridor. Dan wilayah Sarawak kita ada koridor tenaga diperbaharui Sarawak, iaitu Sarawak Corridor of Renewable Energy ataupun SCORE. Okey, dengan adanya 5 wilayah pembangunan ekonomi ni, pembangunan ekonomi dapat difokuskan, dia berpusat, jadi lebih mudah untuk pengurusannya. Okey, dan kerajaan telah melaksanakan program transformasi negara, iaitu National Transformation Program mulai tahun 2010 untuk menggalakkan sektor swasta melibatkan diri dalam ekonomi negara dan meningkatkan daya saing ekonomi domestik. Okey. Jadi mulai tahun 2009 sebenarnya program transformasi negara ini dilaksanakan menekankan 4 tunggak transformasi negara. Okey, jadi ini sebenarnya di bawah wawasan 2020 untuk mencapai wawasan 2020. Okey, jadi termasuklah dalam 4 tunggak transformasi negara termasuklah program transformasi kerajaan yang meliputi 6 bidang keberhasilan utama negara. Kemudian program transformasi ekonomi, iaitu mengandungi 8 inisiatif pembaharuan strategik dan juga kelancaran pelaksanaan program pembangunan kerajaan di bawah Malaysia, rancangan Malaysia ke-10 dan yang seterusnya lah hingga kini rancangan Malaysia ke-11, ke-12. Okey. Dan ini adalah petikan daripada buku teks, di mana sekiranya kamu diminta untuk menerangkan berdasarkan rajah ataupun maklumat yang diberi, jadi kita boleh terangkan secara detail lah. Sebagai contoh dekat sini, daripada rajah ini, warna hijau ini mewakili sektor utama, iaitu aktiviti pertanian dan perlombongan. Warna merah dan pink adalah sektor kedua, pembuatan dan pembinaan, dan sektor ketiga adalah perkhidmatan. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita nak memberi penjelasan berdasarkan maklumat diberi. Sebagai contoh kat sini, sumbangan sektor utama kepada guna tenaga Malaysia menunjukkan trend yang menurun. Ni 1960 mula-mula dia ada 62.3%, iaitu 58.7 tambah dengan 3.6 ni boleh faham kan? Kepada 17% sahaja pada tahun 2000. Setelah 40 tahun jadi tinggal 17% sahaja, dan turun lagi kepada 12.9% pada tahun 2014. Begitulah seterusnya. Untuk sumbangan sektor kedua menunjukkan trend yang tidak stabil.
sektor kedua yang ni merah dengan pink ni, kerana dia menunjuk pada peringkat awal dia meningkat, kemudian dia turun, maknanya dia meningkat lepas tu dia turun, jadi pendetilan kamu boleh rujuk kepada rajah ini. Begitu juga untuk sumbangan sektor ketiga ni, dia menunjukkan peningkatan kan. Okey, sebagai contoh pada tahun 1960 25.3%, dia telah meningkat kepada 51.3% pada tahun 2000 dan seterusnya 61.3% pada tahun 2014. Okey, jadi di sini juga ditekankan tentang sektor pertanian Sektor pertanian ini walaupun dia menunjukkan trend penurunan, tetapi dia tidak boleh dipinggirkan sepatutnya perlu dimajukan kerana negara kita sebenarnya berhasrat untuk mencapai negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Okey? Okey, jadi sekarang kita cuba lihat apa yang berlaku pada 2014 berdasarkan jadual ini. Okey, sektor utama 12.9% sumbangan guna tenaga sektor kedua 25.8% dan sektor ketiga yang tertinggi 61.3%. Dan cikgu telah mendapatkan maklumat untuk tahun 2020 daripada sumber laporan tenaga buruh 2020 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Okey. Jadi ini trend kita di mana sektor utama sekarang 11.0%, sektor kedua 24.5% dan sektor ketiga 64.5%. Ini tahun lepas. Okey. Jadi cikgu dah permudahkan di sini, cikgu buat perbandingan untuk 3 tahun ini, bermakna untuk tempoh 30 tahun. Dan cikgu juga sediakan contoh soalan berdasarkan maklumat ini. Okey, jadual di bawah menunjukkan peratus sumbangan guna tenaga mengikut sektor di Malaysia bagi tempoh 30 tahun. Jadi kita ada tahun 2000, tahun 2010 dan tahun 2020. Okey. Jadi soalan kita, jelaskan trend sumbangan guna tenaga sektor kedua dan ketiga kepada ekonomi Malaysia diberikan 4 markah. Okey, jadi untuk soalan ini kamu perlu kaji maklumat yang diberi dan soalan ni dia nak sektor kedua dan sektor ketiga. Jadi kalau kita perhatikan sektor kedua menunjukkan penurunan bagi ketiga-tiga tempoh tahun ini diberi nilai guna sumbangan guna tenaga ini telah menunjukkan penurunan, manakala sektor ketiga telah menunjukkan peningkatan. Peningkatan. Jadi macam mana kita nak tulis jawapan ataupun berikan jawapan kita untuk soalan ini. Okey? Jadi kita lihat soalan tadi, jelaskan trend sumbangan guna tenaga sektor kedua dan ketiga kepada ekonomi Malaysia. Okey, diberikan bajet markah, peruntukan markah adalah 4 markah. Okey. Jadi cikgu keluarkan dahulu untuk sektor kedua sebab soalan ni dia nak sektor kedua dan sektor ketiga. Okey, sejak tahun 2000 hingga 2020, di sini tahun 2020. Jadi apa yang kita nampak ialah sumbangan guna tenaga sektor kedua kepada ekonomi Malaysia semakin berkurangan. Okey. Jadi ayat seterusnya ialah penerangan kita secara terperinci. Okey, sumbangan guna tenaga sektor kedua telah menunjukkan pengurangan daripada 31.7% pada tahun 2000 kepada 26.8% pada tahun 2010 dan terus menurun kepada 24.5% pada tahun 2020. Okey, sekarang kita pergi kepada sektor ketiga pula. Okey, manakala sumbangan guna tenaga sektor ketiga telah menunjukkan peningkatan sejak tahun 2000 sehingga tahun 2020. Okey, jadi sekarang kita terangkan secara terperinci. Sumbangan guna tenaga sektor ketiga telah meningkat dengan banyak, iaitu daripada 51.3% pada tahun 2000 kepada 51.1% pada tahun 2010
dan terus meningkat kepada 64.5% pada tahun 2020. Jadi apa yang kita boleh simpulkan dekat sini? Sektor ketiga telah menjadi penyumbang utama guna tenaga kepada ekonomi Malaysia sejak tahun 2000. Jadi kat sini kalau kita tengok sektor ketiga paling besar kan? Bermakna dia telah memberi sumbangan terbesar. Dan kalau kita lihat sektor utama dan sektor kedua ini semakin menurun. Okey. Jadi itu lebih kurang macam mana kamu jawab. Okey, jadi sebelum kita berakhir, cikgu nak kamu fikirkan jadi kalau kita lihat pada masa kini kemajuan teknologi dan juga alat telekomunikasi sangat cepat dan dengan kewujudan pandemik yang berlaku sekarang ni telah menyebabkan corak peluang pekerjaan telah banyak berubah. Corak pekerjaan dan juga peluang pekerjaan telah banyak berubah. Jadi sebagai unit ekonomi semua sekali lah individu, firma dan kerajaan perlu ada persiapan untuk menambah ilmu, kemahiran untuk terus relevan. Terutamanya kita lah individu yang mungkin akan bekerja sebagai buruh atau usahawan, kita perlu menaikkan kita punya ataupun meningkatkan kemahiran yang sedia ada untuk dapat bersaing. Okey? Okey, jadi alhamdulillah kita telah selesai dengan subtopik ini. Jadi cikgu harap segala penerangan dan juga maklumat yang telah cikgu kongsikan bermanfaat bagi kamu. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi menonton video ini. Jadi jika kamu rasakan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe channel Cikgu Ainun, dan like dan share video ini supaya ramai lagi kawan-kawan yang akan memperoleh manfaat daripada video ini. Okey? Jadi itu sahaja daripada cikgu untuk kali ini. Jadi jangan lupa jaga diri, jaga SOP, hiasi peribadi selalu. Selamat maju jaya. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi.